إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وشيخنا وأستاذنا، وإلى أرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. شاءوا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. 4 bulan dah tak ada kuliah ya. Dan Masjid Manung adalah kuliah saya yang terakhir start daripada PKPP. Dan inilah masjid kehadiran yang paling kurang sekali. Yang lain masjid serupa je. Ada apa? 2, 4, 6, 8, 9 orang. Campur perempuan 11 orang. Ya, jadi tuan-tuan kena tingkatkan lagi ya. Sebab masjid-masjid lain pun memang start, tapi diorang biasa je datang ramai macam biasa ya. Masjid Manung ni agaknya dia tengah ngigo lagi kot. Dia tengah takut lagi ya. Nak hadir ya. Jadi tak apalah, hadirlah ya tak. Jadi tak apa, insyaAllah kita teruskan juga malam ini, iaitu dalam babu maja'a fi ta'atil imamah, fi ta'atil imam, fi ta'atil imam. Bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan menurut perintah imam dan gantinya atau ganti imam ya. Macam di negeri Perak, ganti imamnya menteri besar. Itu ya. Macam di peringkat daerah, ganti imamnya tuan-tuan pegawai daerah. Ganti imam peringkat mukim Tok Mulu. Ganti imam peringkat kampung ketua kampung ya. Itu ya. Imam yang memerintah. Jadi hari ini kita cerita tentang membicarakan patuh dan taat akan perintah yang diperintah oleh pemerintah. Iaitu maksud dia. Ketahui kiranya ya saudaraku, boleh lihat pada masalah akan datang makna dan maksud imam dan gantinya di sini. Dan dengar dahulu hukum menurut akan perintah. Menurut tu maknanya mematuhi akan perintah imam, dan gantinya itu wajib pada syarak. Maknanya patuh dan taat kepada perintah kerajaan wajib pada syarak. Tapi kerajaan yang macam mana telah diterangkan dengan kuliah kita yang dahulu ya, dalam bab yang tidak melanggar hukum syarak. Apalagi kalau pemerintah itu memerintah sebuah negara Islam, lagilah wajib ya. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi, itu dengan katanya an Ummis Suhainil Ahmasiyah qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu fi hajjatil wada'i wa alaihi burdun qad tafa'a bihi min tahti ibtihi qalat fa ana anzuru ila adlati ududi tartaju
sami'tuhu yaqulu ya ayuhan nas ittaqullaha wa in ammara alaikum abdun habasyun mujadda'un fasma'u lahu wa ati'u ma aqama lakum kitaballahi. Hadis ni martabat dia hasan dan juga sahih. Satu riwayat kata hadis ni martabat dia hasan, satu riwayat mengatakan sahih. Sahih itu lebih tinggi daripada hasan, ya. Dua-dua boleh dibuatkan punca hukum Islam. Ini dia. Diriwayatkan daripada seorang perempuan sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Ummul Husaini. Ummul Husaini Ahmasiyah. Ummul Husaini Ahmasiyah, sahabat Nabi ini. Dia radhiyallahu anha, kata dia, telah aku dengar dengan telinga aku sendiri akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, ia pada masa ia mengerjakan haji wajibnya dan kami bersama-samanya, iaitu bernama Hajjatul Wada', haji selamat tinggal ya. Dan pada masa ia berkhutbah, aku lihat ada atas tubuhnya kain yang diselendangkan dia, dibelitkan dia di bawah ketiak ke bahunya. Pakaian macam ini ni adalah pakaian Rasulullah. Dan sebab itu bila kita berkhutbah sunat ada selendang pada Rasulullah ni, ada pakai serban, pakai jubah dan pakai selendang, selempang ni. Maka aku nampak dengan mata kepalaku akan gumpal daging kucing-kucingnya Nabi itu. Gementar oleh kuat dan bersungguh hati ia mendengar akan khutbahnya pada kami. Telah aku dengar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam khutbahnya, hai manusia, hendaklah takut sekalian kamu daripada melanggar hukum Allah, iaitu jika jadi pemerintah atas kamu oleh seorang abdi bangsa Habsyi yang kudung-kudung sekalipun, hendaklah dengar oleh sekalian kamu dan turut sekalian kamu perintah itu, yakni jika sehodoh-hodoh orang lagi berasal hina sekalipun, fardu takdirnya jadi pemerintah atas sekalian kamu, hendaklah kamu turut dengar apa perintahnya, selama ia mendirikan dan menjalankan bagi sekalian kamu akan kitab Allah, yakni dihukumnya seperti barang yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah dan Urbah bin Sariyah, dan katanya bermula hadis ini hasan lagi sahih. Ini cerita malam ni, dulu sifat-sifat pemerintah. Malam ni ceritanya taat rakyat kepada pemerintah. Yang pertama sekalinya, kalau pemerintah itu adalah kerajaan Islam, negara Islam, maka wajib taat. Kalau tidak taat, jadi berdosa. Sekarang ni negara Islam ke bukan? Bukan. Sebab belum diisytiharkan lagi negara ini negara Islam, ya. Tetapi tuan-tuan, kalau bukan negara Islam, perkara-perkara yang tidak bercanggah dengan Islam, yang ada maqasid syariahnya, maka wajib juga kita taat. Kecuali dalam perkara yang suruh minum arak ke, suruh berjudi ke, benda-benda yang haram, itu tidak wajib. Kita taat, wajib tentang pula. Tapi dalam hal yang perkara yang tidak ada alasan yang bercanggah dengan Islam, wajib taat. Satu daripadanya ialah perintah
apa nama ni, prosedur kita ni, POP apa? Itu PKP tu, ini SOP ni, tentang SOP ni, Standard Operating Procedure, ya. Di bawah dulu PKP, lepas itu PKPB, sekarang ni PKPP. Okey, ya. Jadi tuan-tuan sekalian, yang dia suruh buat itu, macam contohnya masjid dulu tak dibenarkan pergi sembahyang melainkan 3 orang, imam, Bilal, Syiah. Lebih tak boleh. Masjid kunci, bilik air kunci. Kemudian tuan-tuan, boleh sembahyang seluas mana kapasiti masjid boleh datang, dengan syarat ada SOP dia, tulis nama, tulis nombor kad pengenalan, cek suhu dia, dan jaraknya 1 meter antara satu orang. Ini semua adalah maqasid syar'iyah. Tasarruful imamu manutum bil maslahah. Tasarruf, mentadbir imam itu atas ala ra'iyati manutum bil maslahah, mengikut maslahah. Maslahah dia apa? Memelihara nyawa. Maqasid syar'iyah dalam Islam apa tuan-tuan? Memelihara agama, memelihara akal, memelihara nyawa, memelihara harta, memelihara keturunan. Jadi yang dibuat ini ialah memelihara nyawa supaya tidak berlakunya perebakan, ya, virus corona ni. Itu tujuan. Maka ada orang marah, menyusahkanlah. Dia kata kalau di supermarket elok aja orang pergi, di masjid beria benar tuan-tuan, gitu gini. Tuan-tuan, dia kena faham bahawa supaya institusi masjid ini tidak diburukkan oleh orang kafir. Ini kluster masjid jadi tempat perebakan coronavirus. Kata orang kan. Tuan-tuan, sekarang ni ada tak masjid tempat merebaknya virus corona? Tak ada kan? Jadi terpelihara daripada sebarang fitnah. Tambah orang kafir ni tengok orang Islam ni, dia nak fitnah saja. Maka untuk kebaikan masjid juga, untuk kebaikan orang Islam juga, maka dibuat begitu untuk memelihara merebaknya daripada penyakit itu. Semayang berjamaah ni tuan-tuan, fardu kifayah. Memang ada ijtihad ulama mengatakan fardu ain, tapi yang masyhurnya fardu kifayah. Tetapi memelihara nyawa fardu ain. Maka di antara fardu ain itu didahulukan daripada ini. Yang itu tuan-tuan, kerajaan yang ada ini atas maqasid syar'iyah, mereka berbincang dengan Kementerian Kesihatan, dengan Menteri Agamanya, dan bagi keputusan buat itu. Itulah yang terbaik hingga Malaysia di antara negara yang terbaik mengawal penularan penyakit COVID-19 ni seluruh dunia. Ya tuan-tuan, ya. Jadi ada setengah orang dia marah, kira bangkang jadi pemerintah pula membangkang, jadi membangkang, dia bangkang aja, ya. Saya ni tuan-tuan dalam PAS, saya kata tuan, sejak tahun 1969 tuan-tuan. Saya memang tak pernah setuju dengan kerajaan yang memerintah Malaysia. Tetapi kerajaan yang ada sekarang ini saya setuju. Dan saya rasa seronok duduk di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin ini. Sebab apa kerajaan yang ada ini tuan-tuan? Mesra ulama. Ada menteri-menteri dia ulama, timbalan menteri dia ulama. Dan yang terbaru pula iaitu tuan-tuan senator dia dalam Dewan Negara, Ustaz Idris Ahmad. Orang cakap petai ni, orang ni, orang air kuning ni, ulama. Dan ulama dijadikan merujukan, ya tuan-tuan. Dan kelihatannya dia tidak bermain politik dalam ucapan-ucapan nak menyatakan tentang COVID. Kenyataan COVID ni dia tidak kaitkan dengan politik, tidak mengambil kesempatan. Kalau orang lain tu saya cerita, dan dia tidak menyalahkan apa-apa yang berlaku ni, apa yang dilakukan oleh PH dahulu, tidak. PH dulu dia kira menyalahkan BN UMNO, dia kira nak salah orang aja. Cuba tengok, ya, tak ada salah orang aja. Tapi yang Tan Sri Muhyiddin Yassin ni tidak menyalahkan orang dahulu, terus buat kerja. Dengan sebab itu pada saya dalam perkara yang tidak melanggar titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kita wajib taat pada kerajaan yang ada sekarang ini. Di antaranya COVID ini. COVID ini tuan-tuan, wajib kita taat. Saya sebut tuan-tuan, dalam khutbah saya sebut, dalam kuliah di mana-mana saya sebut. Baik. Orang kata udahlah boleh semayang jemaah.
tak boleh pula sembahyang qabliyah ba'diyah pula. Sunat rawatib tak boleh tuan-tuan. Ya. Tak boleh. Sebenarnya tuan-tuan, baik sembahyang Jumaat ke, baik sembahyang berjemaah ke, sembahyang rawatib ke, sembahyang qiyamul lail ke tuan-tuan, bila kita sudah selalu buat, tak pernah tinggal sembahyang berjemaah ni, tak pernah tinggal sembahyang rawatib, tak pernah tinggal sembahyang Jumaat. Tuan-tuan, tiba-tiba kerana COVID ini, kerana PKP ini, kita terpaksa tinggal. Bukan kita nak meninggal tak? Terpaksa tinggalkan sembahyang itu. Tuan-tuan tahu tak? Pahalanya tetap dapat sebagaimana kita buat dahulu. Ini dalam hadis. Umpamanya kita malam-malam, tiap malam kita bangun tahajud, qiyamul lail, tahajud hajat, tahajud hajat. Tak pernah miss. Satu malam kita demam, 3 malam demam tuan-tuan. Tak dapat kita nak sembahyang qiyamul lail. Pahala kita sembahyang qiyamul lail itu dalam keadaan kita demam, kita tak buat, dapat tuan-tuan. Ya. Itu kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kes ini. Ada orang tak dapat sembahyang Jumaat. Sebenarnya dia pernah tinggal sembahyang Jumaat? Tak pernah. Selalu sembahyang Jumaat. Hati dia tak sangat sembahyang Jumaat. Tapi tak dapat nak pergi kerana masalah COVID-19. Maka dapat pahala dia sembahyang Jumaat. Itu kita kena faham. Ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, cintanya orang yang sudah biasa melakukan kebaikan, tiba-tiba dengan sebab tertentu yang darurat, tak dapat dia meneruskan kebaikan itu, pahala dia tetap dapat sebagaimana dia melakukan kebaikan dahulu. Itu dalam Islam itu tuan-tuan. Jadi jangan risaulah, Tuhan bagi benda-benda macam itu. Baik, itu ketaatan. Dan saya rasa sedap rasa duduk bawah kerajaan yang ada sekarang ni. Sejuk hati kita tuan-tuan. Dalam bab keuangan ni tak, menteri keuangannya bukan daripada orang politik, daripada pegawai eksekutif bank, ya. Dan dia pandai pula mentadbir keuangan negara ni sebagai AG, ya tak. Yang malas saya nak sebut AG, menteri keuangan dahulu. Tuan-tuan yang tahu, tak payahlah saya nak sebut macam mana bezakan benda tu dengan menteri keuangan yang ada sekarang ni. Bab tabung haji, kita mohon kepada Allah, kerajaan yang ada sekarang ni dapat memulihkan semula kerosakan yang berlaku sebelum ini dalam tabung haji, jual aset dan seumpama. Walaupun dalam parlimen tidak mengaku, tapi sebenarnya perkara itu berlaku. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah, harap aset-aset yang terjual itu dan akan nak dijual, tak sempat dijual, dapat diselamatkan oleh kerajaan yang ada ini. Tabung haji ni tu kan hak kita orang Islam. Apa pula orang kafir pula yang menyusunnya. Jadi tuan-tuan, pada saya begitu, bukanlah saya taksub, tapi itu saya kata sejak tahun 1969 saya tak pernah setuju dengan kerajaan, tapi kerajaan yang ini saya setuju, seronok dan elok kita pertahankan. Ya tuan-tuan. Ada orang sibuk dulu nak keluar duit 250 bilion nak bantu orang, ya tak, rangsang ekonomi masa PKP. Mengapa tak dibincang dalam parlimen, tak sah dikeluar dalam parlimen? Benda ni tuan-tuan, benda ad hoc, benda yang kecemasan. Nak bincang parlimen apa lagi, rakyat nak makan, betul tak? Jadi itu terserah pada ijtihad pemimpin, boleh dikeluarkan. Heboh nak persidangan parlimen, sekali dibuat sidangan parlimen. Tuan-tuan tengok apa yang terjadi dengan wakil-wakil rakyat tertentu dalam Dewan Parlimen. Macam orang kena rasuk hantu. Sehingga seorang daripada wakil rakyat kena halau keluar. Tak ada adab langsung. Akhlak ahli parlimen ni yang ada, yang sebelah tu lah, yang ahli parlimen pembangkang, macam tak ada adab, tak ada akhlak tu jadi ahli parlimen. Itu yang mereka merentah selama 22 bulan selama hari ni. Itu apa akhlaknya? Macam kena rasuk hantu. Tuan-tuan, tu saya sarankan supaya seorang mu'alif duduk kat pintu nak masuk parlimen. Setiap ahli masuk parlimen itu bukan saja ambil nama, ambil suhu, dia kena ru'yah. Sebab ada macam berantu, ya, tidak beradab, kataan-perkataan buruk, bodoh dan seumpamanya. Ini ahli parlimen tuan-tuan, ya. Dulu tak sangat persidangan parlimen, orang buat persidangan parlimen ragam kaum ni macam haram jadah. Tuan-tuan. Satu. Yang kedua tuan-tuan, depa tuduh kerajaan yang ada sekarang ni kerajaan tebuk atap, pintu belakang. Tuan-tuan,
Yang menjatuhkan kerajaan PH dulu, siapa yang menjatuhkan? Siapa yang merobohkan? Muhyiddin Yassin? PN? Dr. Mahathir sendiri yang merobohkan. Lantaklah kau rakam apa pun. Dr. Mahathir sendiri, ketua dia sendiri yang merobohkan rumah mereka, PH itu. Bila ketuanya, tuan rumahnya, ibunya merobohkan rumah, habis rumah tu roboh semua, segala menteri kabinet pun habis hancur. Betul? Dia betul agung takkan nak biar negara ni kosong, tak ada pemerintah. Maka disuruhlah pilih. Berapa ramai yang sokong Anwar Ibrahim, Dr. Mahathir, Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin mendapat undi terbanyak daripada ahli parlimen. Maka Tuan Agung pun mengikut perlembagaan, melantiklah Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri sebab dia yang terbanyak. Kemudian Muhyiddin Yassin pula bina rumah baru. Boleh faham tak? Dia bukan masuk rumah PH yang dah roboh. Tapi rumah PH tu dah roboh, atap tak ada, dinding tak ada, lantai tak ada, tuan-tuan. Apa pun tak ada, pintu pun tak ada. Kita nak masuk ikut atap, ikut pintu mana pula? Rumah tu dah tak ada. Jadi kita bina rumah baru, namanya Perikatan Harapan. Yang dia kata tebuk atap kepala bapak, nama itu atap mana? Kau korang hajar, biadab. Mana atap kau lagi dah habis hancur. Kau sendiri yang menghancurkan. Kamu tuduh pula orang lain ni yang membina, memelihara kebajikan rakyat ini dengan Perikatan Harapan, Perikatan Nasional. Kamu tuduh tebuk atap. Tebuk atap kepala bapak kau apa? Bodoh. Sebelum jadi kerajaan, memfitnah orang. Udah jadi kerajaan, menipu orang, tidak laksanakan manifesto. Bodoh bangang lagi, jadi pembangkang lagi bangang, tuan-tuan. Tidak beradab. Saya cukup geram betul dengan kerajaan tebuk atap. Tebuk atap mana? Mana di atap kamu lagi dah roboh habis. Kamu buat rumah baru. Kerana rumah baru. Biadab, tuan-tuan. Macam tak ada akhlak langsung, macam tak ada agama, tak takut kepada Allah. Syurga neraka ni tak ada dipandang langsung bila nak cakap. Termasuk orang Islam. Yang orang kafir tu sini maklum lah, tuan-tuan. Tapi ada di antara orang Islam ni yang menjadi tali barut kepada kafir harbi tu. Itu yang kita geram tu. Jadi golongan munafik. Tuan-tuan ya. Puas ke dengarnya? Okey. Kata garang ustaz. Itu dah 4 bulan tak cakap. 4 bulan tak cakap. Malam ni lepas je lah. Bukan sini, dia mana-mana pun lagi teman bantai lebih teruk lagi. Tambah malam ni orang tak ramai, lagi sedap teman bantainya. Mana ke pergi orang dah mampu ke? Baru 4 bulan tak ada. Dah tak datang kuliah. Masalah imam yang besar dan gantinya iaitu seperti khalifah dan raja besar dan sultan, maka ialah amir dan imam yang besar. Amirul Mukminin pun dia, khalifah pun dia, raja besar pun dia, sultan pun dia. Tak? Ini yang ada sekarang. Di tempat kita ni begitulah, tak? Yang besar sekali sekarang ni yang di Pertuan Agong. Di bawah Pertuan Agong itu, tuan-tuan, ada dia punya Perdana Menteri. Di negeri-negeri ada sultan-sultan yang memelihara agama, yang memelihara kestabilan dalam sebuah negeri. Di bawah sultan ini ada menteri besar dia. Macam di Pulau Pinang dia tak ada sultan, dia ada ketua menteri. Di Melaka pun tak ada sultan. Melaka dia ada apa? Yang dia pertua. Yang dia pertua Melaka apa namanya? Ya. Tak ada, ya tuan-tuan ya. Tapi ada ketua dia tiap buah negeri itu. Semuanya sama ada dipanggil dengan nama Perdana Menteri atau Khalifah dan seumpamanya, sama saja. Tugas mereka ialah mengawal, menguasai, mentadbir negara dengan cara yang baik dan disuruh mengikut apa yang Allah Ta'ala ajar untuk mentadbir negara. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun gantinya iaitu pemerintah seperti qadi dan orang yang dijadikan oleh imam itu gantinya, masa sebut tadilah ya. Macam sebut tadi, qadi ni tuan-tuan, dalam tempat kita ni qadi gunanya nikahkan orang aja. Qadi dalam Islam di antara imam dia hakim kepada mahkamah. Mahkamah besar, mahkamah tinggi. Sekarang ni hakim mahkamah tinggi, qadinya bukan qadi daripada syariah.
qadhi sekular, ya, hukum sekular. Mahkamah syariah duduk di bawah itu benda yang kecil-kecil saja, tuan-tuan. Ya. Umpamanya mahkamah syariah dalam sebuah negeri tidak boleh menjatuhkan hukuman bunuh. Mahkamah sivil boleh pula menjatuhkan hukuman bunuh. Qadhi itu besar, bukannya setakat menikahkan orang, tengok anak bulan dan seumpama, tapi menjadi hakim. Ke dalam sesuatu jenayah, hakim yang berprofil tinggi pun mestilah qadhi. Jadi ke imam itu ganti pada satu tempat atau negeri sebagainya. Telah berfirman Allah Ta'ala, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Hendaklah kamu taat akan Allah dan taat akan kamu akan rasulnya dan orang yang memerintah dari sekalian kamu. Ati'ullah, ada perkataan ati, taatlah kamu kepada Allah. Wa ati'ur rasul, taatlah kamu kepada rasul, ada perkataan ati. Kemudian dia tak kata wa ati'u ulil amri minkum, dia tak sebut, dia terus sebut wa ulil amri minkum, menunjukkan taat kepada Allah mutlak, apa keadaan pun mutlak. Taat kepada rasul mutlak. Taat kepada manusia, tuan-tuan, sebagai pemerintah tidak mutlak. Kita taat kepada manusia yang memerintah selagi mana manusia itu taat kepada Allah. Bila dia tidak taat lagi, la sam'a wala ta'ah. Bila dia nyuruh benda yang haram, tidak ada dengar dan tidak ada taat lagi. Ya, begitu. Kata ulama, dikehendaki dengan ulil amri itu, iaitulah orang yang diwajibkan Allah taatnya daripada pemerintah dan raja-raja. Kata ulama, dikehendaki dengan ulil amri itu, iaitu orang yang diwajibkan Allah taatnya daripada pemerintah dan raja-raja. Jadi wajib kita taat kepada ulil amri ini, ya, daripada perintah dan raja-raja, ya, pemerintah dan raja-raja. Siapa? Ulil amri itu adalah pemerintah dan juga raja-raja. Itu adalah ulil amri. Maka inilah pula silap. Inilah kaul jamaahirus salaf dan khalaf. Inilah perkataan kebanyakan gulungan salaf dan gulungan khalaf. Gulungan salaf ni masa itu belum ada lagi mazhab-mazhab, tak ada. Dia terus daripada Al-Quran hadis saja. Zaman kita ni zaman khalaf. Zaman ada mazhab. Daripada orang yang mentafsirkan Al-Quran dan orang-orang ulama fuqaha, ya, dan lain daripada mereka itu. Dan kata qil telah dikatakan, qil itu bukan nama orang, telah dikatakan, ya, siapa? Tentulah ulama. Mereka itu ialah ulama. Mereka semua ni, raja-raja ni, ahli fiqh ini, ulil amri ini adalah ulama, ya. Dan kata qil, mereka itu ialah raja-raja dan ulama. Ulil amri itu adalah raja-raja dan juga ulama, tuan-tuan. Kalau raja itu tidak ulama, dia mendapat nasihat daripada para ulama. Dan ada pun orang yang mengatakan ulil amri itu ialah sahabat sahaja, sahabat-sahabat Nabi saja, tidak lain lagi, maka iaitu salah ia. Ada orang kata ulil amri itu sahabat Nabi saja. Sahabat Nabi mana ada sekarang ni? Maka sekarang ni tidak ada lagi ulil amri. Pendapat ini salah dan tak boleh dipakai, ya, tuan-tuan, ya. Ulil amri ini ialah pemerintah. Itu maksud dia, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang sahabat cerita balik, seorang sahabat Nabi tadi ni, dia dengar Rasulullah berkhutbah. Hingga nampak dia punya daging kekucing dia. Daging kekucing mana sini, ya? Daging kucing di sini. Membonjol, ya. Bersungguh-sungguh sangat. Ni daging kekucing. Kalau orang yang bina badan tu, daging kekucing di sini kan, dia timbul kan. Dia pakai, Rasulullah ni pakai macam ini, dan dia lipat ini, pakai lipat ini, dan dia bubuh di bawah ketiak dia begitu. Ada tak? Gitu. Nampak daging kucing. Bersungguh-sungguh Rasulullah berkhutbah. Kemudian apa kata Rasulullah? Ulang balik, ya. Bersangatan dia berkhutbah tu. Memang tuan-tuan dalam hadis lain dia kata apa? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hatabah marrat ainahu wa ala sautahu, dia kata washaddad ghadabuhu hatta ka'annahu munziru jaish. Adalah Rasulullah SAW itu bila berkhutbah, bila bercakap, bersangatan marah dia.
macam marah. Ahmarrat ainahu, merah menyala mata dia. Ahmarrat tu maknanya bersangatan merah. Isim tafdhil. Kalau hak merah saja tak apa, ini bersangatan merah matanya. Lantang suara dia. Bersangatan marah dia. Hatta ka'annahu munzilu jay. Seolah-olah kita lihat dia sedang menyeru kepada pasukan tentera. Serang! Seolah-olah begitu. Rasulullah ni berkhutbah. Itu dalam hadis ini terdapat di dalam kitab Mastikah Hadis. Ya. Di apa ni mukaddimah. Ini di antara dia tunjuk nampak sungguh-sungguh. Apa kata Rasulullah? Ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa in amaraka alaikum, dia kata, maka sesungguhnya memberi perintah atas kamu akan abdun habasyiyun, mujadda', pemerintah walaupun daripada hamba Habsyi. Kena taat juga tuan-tuan. Hamba Habsyi ni tak elok tuan-tuan jadi raja. Bibir tebal, rambut kerintin, hitam, likat berkarat, lekat hitam ni tuan-tuan. Tapi wajib kena taat walaupun yang memerintah situ tu daripada hamba Habsyi. Walaupun rakyat yang diperintah itu orang putih lik-lik hidung mancung. Yang memerintah tadi hidung macam seludangnya, pelepasnya. Wajib taat. Fasma'u, hendaklah kamu dengar, lahu baginya, wa ati'u, dan taat kamu baginya, ma aqama lakum, apa yang suruh bagi engkau, kitab Allah, dalam bab-bab yang bersangkut paut dengan kitab Allah. Itu wajib. Dengan sebab itulah saya sebut dalam masjid saya sana, saya kata koma, taat pada perintah Allah, sembahyang berjemaah, taat perintah Allah. Sembahyang rawatib, taat perintah Allah. Tapi tuan jangan lupa, mentaati pemerintah yang tidak melanggar perintah Allah juga wajib. Ya. Lagi juga wajib. Tuan dirahmati. Kita ni berhenti, masuk insya berhenti ya. Baik, ada faham ni tu? Kalau tak faham tanya ya. Jangan tunggu habis baru tanya, nanti ikut lupa. Kemudian ada bab yang berikutnya pula ya. Yang tadi suruh taat. Ada tak pernah berlaku dalam sejarah Islam, negara Islam diperintah oleh lauka na'abadun habasyiyun as-sam'a wa ta'ah. Ya. Lauka na'abadun habasyiyun, wajib kamu patuh dan taat kepada pemerintah walaupun dia adalah seorang hamba daripada hamba Habsyi. Ya. Itu ada hadis lain pula. Kemudian kita lihat sini bab ma jaa la ta'ata li makhluqin fi ma'syatin khaliq. Ini bab tidak boleh taat kepada makhluk yang bermaksiat kepada Tuhannya. La ta'ata li makhluqin fi ma'syatin khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk yang menderhaka titah perintah Allah, termasuk pemerintah yang menderhaka pada Allah, dia memerintahkan rakyat dalam perkara yang haram, maka tidak wajib taat. Ya. Bab yang telah datang, ia menyatakan tiada harus taat bagi makhluk berbuat maksiat akan Tuhan yang menjadikan. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, telah diterangkan pada masalah 101 akan wajib taat bagi segala imam yang besar dan pemerintah-pemerintah. Tetapi wajib taat itu selama ada tidak menyuruh membuat apa sesuatu yang menderhaka Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila disuruh seorang muslim memperbuat barang yang ditegah Allah itu, maka tiada boleh taat dan tiada boleh didengar perintahnya. Bermula dalil yang menunjukkan atas demikian itu ialah sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. Dengan kata ni apa? Ani bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslimi fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa in amira bi ma'siyatin
fala sam'a alaihi wala ta'ah. Termasuklah seorang suami, tuan-tuan, dia merupakan pintu syurga bagi isteri dia. Mak bapa pintu syurga bagi anak-anaknya. Selagi mak bapa tidak menyuruh anak-anaknya buat kerja yang maksiat, meninggalkan yang taat. Selagi mana suami tidak menyuruh isterinya meninggalkan yang taat. Minah, buka lah tudung kamu tu, tak elok aku tengok pakai tudung. Oh, tak boleh taat. Kalau kita lawan, berdosa? Tak berdosa. Ya tak? Dikira nusyus? Tidak dikira nusyus. Ya tuan-tuan? Seorang isteri, bukan dia mesti taat, patuh, membuta tuli daripada suami. Seorang anak begitu juga bukannya membuta tuli je. Nabi Allah Ibrahim dengan bapak dia, dia patuh pada bapak dia? Dia tak patuh. Tuan-tuan. Bapak dia dilawannya sampai dia kena campak dalam api neraka. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah, tidak boleh taat. Ini suruh apa buat, suruh apa buat, suruh apa buat. Dengan sebab itulah saya suka sangat nengok speaker parlimen baru ni, yang laki-laki itu menghormati ulama, dicium tangan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Dan kita pun bagus juga kita lihat siapa ni, Azlina Osman Said dia jadi timbalan speaker. Tapi satu je, pakai tudung lah. Ni terbuka tojin kepala, pacak-pacak macam lalang. Yang duduk di bawah ni tuan guru, ahli parlimen, para ulama nengok stare kat dia begitu. Kalau dia luar bukannya sebagai speaker, timbalan speaker, lantak pergilah dia situ dosa. Tapi sini terpaksa tengok begitu. Tuan speaker, contoh kan, tengok juga tuan speaker. Takkan tuan speaker begitu, tak mahu dia. Azlina Osman Saad, apa kena teruk benar nak makan tudung? Pakailah tudung. UMNO dulu tak pernah didik orang-orang dia suruh pakai tudung ke apa ke? Dulu ya. Dia sampai sekarang ni, apa susah makan tudung? Dia tukar pakai tudung lagi lawa orang. Itulah kita minta. Azlina Osman Saad, pakailah tudung. Kamu nak marah-marah lah dengan ini keluar ni seluruh dunia orang boleh tengok malam ni live telecast, siaran langsung ke seluruh dunia apa yang saya cakap malam ni. Tuan-tuan, pakai tudung ini dah, itulah satu benda. Yang lain tu dah elok sangat dah. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah. Itu bab arak. Kalau dia nyuruh mengiyakan membuat arak festival bulan 10, tak boleh taat. Arak festival. Yalah. Orang-orang yang melanggar orang kerana mabuk hingga mati tu, pada sayanya kalau mati orang tu, orang yang melanggar tu pun wajib dihukum mati. Sebab qisas, bunuh balas bunuh. Dia minum tu dengan sengaja, bukan dipaksa. Maka dia melanggar orang tu, sekadar hukum orang dalam mabuk, jatuh hukum. Dia balik rumah dia mabuk, cerai dengan isteri dia kan. Jatuh hukumnya. Abang mabuk, tak boleh sebab mabuk engkau minum. Kecuali kalau orang paksa dia minum. Atau benda tu tak minum, tak ada mabuk, lepas tu tiba-tiba malam tu mabuk, dia cerai dengan isteri, itu tak jatuh. Contohnya, dia bantai minum tapar banyak minum, air tapar banyak minum. Biasa dia tak ada pula mabuk macam itu. Tiba-tiba malam tu dia minum air tapar, mabuk dia. Balik rumah, isteri dia berlatih, dia cerai dengan isteri dia. Itu tidak jatuh. Sebab benda di luar daripada kebiasaan, di luar daripada sengaja. Jadi begitulah yang ini kan. Tak boleh. Dan sebab itu orang yang melanggar orang kerana mabuk, dan mabuk sengaja dia minum, dan kerajaan membenarkan penjualan arak umpamanya kan. Patutnya arak ni dah lama dah tutup dah. Zaman pemerintah dulu, zaman penjajah dulu nak cari arak teruk tuan-tuan. Teruk nak cari arak. Sekarang ni bila pemerintah dah keluar daripada negara kita ni tuan-tuan, telah dijajah oleh kerajaan luar negara selama 400 tahun lebih. Lepas penjajah balik, ada silang arak Kelang Jaya pula. Orang Melayu sendiri yang merintah. Begitu juga masa penjajah nak berjudi susah, mata buah pokok. Lepas kita dapat merdeka tuan-tuan, ada macam-macam 4 nombor ekor berhad, ada toto dan seumpama, ada apa lagi lumba kuda, apa lagi ini loteri lagi tuan-tuan. Orang kita sendiri yang buat. Nak padam dah lah payah.
Tapi macam mana pun kalau kerajaan dia betul-betul yang cinta pada Islam, dia kena padamkan benda itu. Sekurang-kurangnya tidak boleh minum di tempat awam. Sekurang-kurangnya dia boleh minum bawa balik. Tapi macam menjual arak dalam kedai-kedai awam, contoh dalam kedai 7-Eleven, itu tak boleh lah. Sebab semua orang masuk. 7-Eleven semua masuk. Orang masuk. Tak boleh lah itu hukumnya. Orang yang bekerja situ, anak-anak buah kita, anak-anak kita, anak dara kita bekerja. Dia serve, ambil arak tu bagi orang, jual arak, jual beli tuan. Tak senang. Jadi itu suruhan yang mudarat. Apa tak guna. Ini disebut dalam hadis, ini disebut tadi ni. Diriwayatkan daripada seorang yang alim daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Sayyidina Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Anak Sayyidina Umar bersahabat, Sayyidina Umar bersahabat, itu sebab anhuma. Katanya, kata Sayyidina Abdullah ni, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula mendengar akan suruh dan tegah raja dan pemerintah yang di bawah itu, dan menurut apa yang diperintahnya, itu wajib atas tiap-tiap seorang Islam, sama ada ia yang disuruh itu barang yang disukai hati atau yang dibenci, dan wajib itu selama tiada disuruhnya dengan perkara yang maksiat. Maka jika disuruhnya atau diajaknya berbuat sesuatu daripada yang menderhaka Allah Ta'ala, maka tiada harus didengar atasnya dan tiada harus menurut. Dengar pun tak boleh, menurut lagi tak boleh. Seperti disuruhnya akan diajaknya berjudi atau main bangsawan, atau disuruhnya rampas dan ambil harta orang yang bukan jalan disuruh Allah atau sebagainya daripada sekalian yang ditegah oleh Allah, maka tiada wajib dengar dan tidak boleh taat akan pemerintah yang macam ini. Ya. At-Tirmizi kata Abu Isa At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Sayyidina Ali dan Imran bin Husain dan Al-Hakim bin Amru Al-Ghifari, dan bermula hadis ini hasan lagi sahih. Jadi dia boleh menjadi hukum. Jadi setiap benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pemerintah suruh buat pula, kita nak ikut pemerintah kan ikut Allah, maka wajib ikut Allah dan tidak wajib kita ikut pemerintah. Yang ini pemerintah kena faham. Menipu menipu rakyat, kata nak buat begini-gini, itu tipu. Ya tak? Ya tak? Berbohong, ya tuan-tuan. Ya. Bermaslahat, memfitnah. Kerajaan memfitnah. Fikirlah. Kerajaan memfitnah, sama-sama kerajaan, pemimpin dan pada rakyat. Dan dia menipu pemimpin lain dan menipu rakyat dia. Ini adalah perkara yang mungkar yang dibuat oleh pemerintah, yang tidak wajib kita taat, yang tidak wajib kita percayai. Macam baru-baru ni ada satu orang ahli parlimen tu tuan-tuan, bekas menteri pula tu, dia kata Islam dia dimenangkan oleh pelarian. Sebagaimana Nabi Muhammad itu adalah pelarian, tapi dia pergi ke Madinah, lari ke Madinah, maka memenangkan Islam. Weh, pelarian lain, hijrah lain. Rasulullah itu berhijrah ke Madinah, Allah Ta'ala suruh. Myanmar, dia berhijrah, dia takutkan akan nyawa dia tuan-tuan. Pergi tempat itu bukan untuk nak melaksanakan Islam, untuk menyelamatkan nyawa saja tuan-tuan. Dan bukan perintah Allah pun. Ni tak? Kadang pergi negara orang, kadang-kadang dia buat rosak negara orang tu pula. Nabi Muhammad, dia diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah. Berhijrah pula tujuannya li'a'la kalimatullahi hiyal uliya, meninggikan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana yang lainnya tuan-tuan. Jadi berbeza. Tapi bila dia cakap dalam parlimen begitu, akhir rakyat cakap bekas menteri, dia orang ni ngaji ke tak? Nampak sangat bodohnya, jahil. Nampak sangat bodoh, jahil. Dulu ada seorang menteri wilayah, pernah dia bercakap, kalau dituduh kita ni menipu rakyat, sebenarnya tak tunaikan janji. Rasulullah pun sendiri pernah berjanji dan tidak menunaikan janji. Oi, mereka sama kejahatan mereka ni dengan kebaikan Rasulullah. Ditafsir. Tak mengaji je. Saja untuk kepentingan politik. Dia kata kita bawa politik Islam di kepentingan politik, menonggang agama. Mereka lah menonggang agama.
Mereka lah bercakap untuk kepentingan politik mereka. Langsung tak ada ilmu, tuan-tuan. Orang dengar pun dia menyampah. Lagi banyak orang cakap, lagi banyak kita. Lagi banyak getik ni kita. Lagi banyak cakap, lagi banyak getik. Lagi banyak cakap, lagi banyak getik. Merepek ranyo, lentang kuso, merebin tebin, lerin terin. Faham ke? Tuan-tuan. Udah masuk insya-Allah kan? Jadi cukuplah sekadar itu dulu, dapat kita sampai malam ni insya-Allah. Kita sambung lagi di bulan akan datang masalah menurut perintah Raja Besar dan perintah bawahannya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ghafarallahu lil mu'allim wal muta'allim min kulli dhanbin wa li walidayna wa li walidaykum. Nawwarallahu wujuhana wa wujuhakum bil ma'rifati wal iman. Bayyadallahu sudurana sudurakum bit tauhid wal iman. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nurul bi nuri syamsika abdan wa dabirah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekali saja aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.